tanya awak tak nak jawab. Okey, so kita akan mulakan tajuk baru. Alhamdulillah, kita akan mulakan tajuk yang baru hari ini iaitu tajuk geometri. Okey, geometri koordinat. Okey, geometri koordinat iaitu kat sini bab 7. Kalau awak tengok dekat sini, dia merupakan salah satu topik yang penting sebab seperti biasalah, dia akan ada dalam kertas 1 dan kertas 2. Okey, dalam tajuk ini, apa yang kita akan pelajari iaitu kita akan tengok bahagian tembiring garis. Okey, iaitu pembahagi tembiring garis. Apa dia yang dimasukkan dengan pembahagi tembiring garis? Okey, ini dia. Kita akan diberi 2 titik, kita ada 3 titik, dia akan bagi tahulah P berada di antara A dengan B. Okey, di mana ratio diberi M dengan N. Nisbah diberi dalam bentuk M dengan N. Jadi, 2 titik akan diberi bersama ratio dia MN ini. Kita akan cari titik P. Ataupun mungkin AP yang diberi, kamu kena cari B. Mungkin juga kamu cari B, AP diberi, MN juga diberi ya. Ataupun ada juga soalan ditanya, A diberi, P diberi, B diberi. Yang tak diberi ialah MN. Semua kita boleh cari. Hanya menggunakan satu formula. Okey, jadi kat sini dia kata kedudukan titik P pada satu tembiring garis AB membahagikan tembiring garis dengan nisbah MN. Okey, dengan nisbah MN. Awak kalau dia kata BP, PA, dia akan buat N dengan M lah. So, awak kena tengok, kena pandai tengok kat manakah ratio diberikan. M tu duduknya di mana. Okey, so kita tengok yang seterusnya dekat sini. Contoh yang pertama, diberi tembiring garis PQ dan satu titik R terletak pada PQ. Okey, dia dah bagi tahu dah. Diberi tembiring garis, okey, P dengan Q. Dan satu R ni terletak pada PQ. R terletak pada PQ. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. Okey. Jadi dia kata dari titik P di sepanjang tembiring garis PQ. Maksudnya ada satu garis P pergi Q, R tu berada di antaranya. Dia kata lakarkan situasi ini menggunakan tembiring garis. Okey, jadi kalau awak tengok P, Q, R, kedudukan dia. Okey, ini kedudukan dia. Kejap. Okey, masuk dah? Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, saya stop dulu slideshow, saya nak buat kat sini. Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, tengok pada soalan, diberi tembiring garis PQ. Maksudnya kita buat garisan P pergi ke Q. Okey, kemudian dia kata satu titik R terletak pada PQ. Jadi R terletak pada P dengan Q. Di antara P dengan Q. Dia kata titik R berada 7/9 daripada PQ. Okey, titik R terletak 7/9 dari PQ. Daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembiring garis PQ. Jadi titik R, awak tengok kedudukan R. Okey, ini kedudukan R kamu. Okey, dia 7/9. PQ. Maksudnya P pergi Q ni 9. P pergi R 7. Ni ada, dia dah bagi dah ratio dekat bawah. Okey, dia bagi kat ni pun ada. Okey. Jadi itu maksud dia. Ini dia kata 7/9. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. Jadi PQ adalah yang terpanjang. So 9 ni awak punya P pergi ke Q. Okey. Dan dia kata suruh dah lakar. Adakah titik R paling hampir dengan PQ? Selepas kita buat garisan ni kita akan nampak. Sebab dia kata tadi R ni dengan PQ 7/9. Jadi R dari P ialah 7/9 adalah PQ. Bermakna RQ adalah 2. Okey. Next, kat sini dia kata dengan menggunakan maklumat yang diberikan tentukan nisbah berikut. Dia nak PR, PQ. Nisbah dia PR, PQ keseluruhan. Saya dah kata tadi PR 7, PQ ialah 9. Jadi nisbah dia 7/9. Kalau dia kata RQ, PR. R pergi Q, 2. P pergi R, 7. Jadi nisbah dia 2/7.
PRRQ. PRRQ. Jadi nisbah dia 7 nisbah 2. Okey. So, nisbah ni sangat penting. Kamu kena tahu untuk kamu dapatkan titik R. Sebab biasanya dia akan bagi titik P dengan Q, cari R. Atau dia bagi RQ, cari P. Dia bagi PR, cari Q. Macam tu. So, nisbah tu sangat penting. Kalau tak tahu nisbah, tak boleh keluarkan nisbah, tak boleh buat soalan ni. Okey, you tengok latih diri 7.1. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada. Latih diri 7.1, rajah di bawah menunjukkan satu tembiring garis AB yang dibahagikan kepada 12 bahagian yang sama. Okey, dia kata dibahagikan kepada 12 bahagian yang sama. Jadi, okey, sekejap eh. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dia kata PQR ialah titik pembahagian dalam tembiring garis itu. Okey. Ini dia dah bagi gambar. Tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbah. Jadi kita nampak dia kata 12 bahagian. Jadi kalau saya nak A pergi P, 1, 2, 3, 4. AP ialah 4. So, maksudnya dekat sini nak lalu Cek Oh, ada orang nak masuk. Okay. Waish. Ada kelas ke tadi? Ada. Ada. Okey, cikgu lepaskan lambat Cikgu keluar lambat? 95 minit. 95 minit. Okey, tapi 9 suku tak masuk juga lagi kelas saya. Sekarang 9.22. Okey, ada berapa orang? 52 orang saja. Bermakna ada 19 orang lagi belum masuk. Okey, sekejap Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, dia dah bagi dah, dia kata 12 bahagian. Maksudnya A pergi P, awak kira 1, 2, 3, 4. So, sini 4. Sini berapa? Sini P pergi Q 2. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini Q pergi R 5. R pergi B 1. Okey. Jadi tengok je lah soalan apa. Kalau dia nak AP, PQ 4, 2. Kalau dia nak APAQ 46. Dia nak PQQR, awak boleh je ambil di situ. Jadi dia kata tentukan setiap kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbah. Jadi kat situlah dia dah boleh tentukan dia jika titik S berada di tembiring garis AB. Okey, S tu akan berada di tembiring garis AB, maksudnya dia berada di antara A dengan B dalam nisbah 5:7. Jadi 5:7. Kat mana kita nak letakkan titik S? Kat mana kita nak letakkan titik S? Jadi oleh kerana dia kata kat situ dia bagi nisbahnya 5:7. A pergi titik S dekat AB, nisbahnya 5:7. Jadi kalau awak tengok A S 5. Sebab dia kata berada AB. Jadi nak cari 7. So kat mana S? 5. Jadi awak ambil sini 4, 6. Kat sini S awak. Kejap. Dia nak berapa? 5. Astaghfirullahaladzim. Salah. Sorry. Dia nak 5. So dekat mana? Okey, kat mana? Dekat tengah-tengah antara P dengan Q tu. Okey, di antara P dengan Q. Sebab sini 4. Ini 5. Okey, itu 5. Dia nak 7. Okey, jadi kalau awak tengok 7, kalau kira kat sini, kira balik ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapatlah dia 5 nisbah 7. Itu maksud dia. Boleh? So, titik S berada di titik yang warna biru yang saya warnakan, bulatkan biru tu.
Okey, boleh? Jadi kat sini nanti soalan akan macam-macam keluar. Dia boleh cerita pasal seutas tali, dia cerita pasal jalan raya. Semua ini untuk latih diri ini. Okey, nombor 2. Raja di bawah menunjukkan titik P yang membahagi seutas tali AB dengan nisbah MN. AP 10, AB 35. Kalau AP 10, AB 35 bermakna PB kita berapa? 25. 25. Okey, iaitu kamu tengok keseluruhannya 35, jadi awak tolakkan dengan 10. Okey, baru ada lagi juga yang baru masuk. Okey. Okey, jadi kat sini dapatlah jawapan. Dia nak cari nilai MN, dapatlah. Uraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbah titik P. Jadi kita kata AP berapa kali kat sini tadi? AP kita 10 kan? AP 10. Awak boleh cakap AP adalah 10 per AB 35. 10 per 35 AB. AP adalah 10. 10 per 35 iaitu keseluruhan. Keseluruhannya ialah AB. Awak boleh gunakan seperti itu. Boleh? Boleh. Okey, next. Ini dia. Okey, kat sini kita gunakan rumus. Rumus ni diberi tapi saya tak nak awak terlampau hafal sangat berpandukan rumus ini. Nanti kita tengok cara macam mana kita nak gunakan tanpa hafal yang ini. Nanti awak pening NX1, MX2 bla bla macam tu. Okey, saya tak berapa gemar kamu hafal benda ni. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini contoh kedua. Koordinat titik A dan B masing-masing negatif 5, negatif 2. 5, 8. Jika titik P membahagi tembiring garis AB dengan nisbah. Okey, cari koordinat titik P. Jadi kalau, okey kat sini ada jalan kerja, ada rajah tak? Okey, dia bagi rajah. Kalau awak tengok dia bagi rajah dalam Cartesian plane, tak payah. Tak payah pening kat mana nak letak negatif 5, 2, negatif 2 semua tu tak payah. Awak buat je satu garisan. Okey, kita akan buat satu garisan contohnya dekat sini. So dia sebenarnya tak kisah pun awak nak letakkan mana. Dia kata koordinat A dan B masing-masing. So A saya labelkan, A kamu adalah negatif 5, negatif 2. Dan B kamu kita labelkan di sini adalah 5 lah 8. Okey, ini titik kita. Jadi sekarang apa yang soalan tanya ialah dia minta kita cari koordinat P. Okey, jadi dia dah bagi tahu dah titik jika titik P membahagi tembiring garis AB, dia membagi AB dengan nisbah 32. So P ni akan berada dekat dengan A ke dekat dengan B? B. Ya, P akan berada dekat dengan B. Kenapa? Sebab you tengok sini 3. Maksudnya AP 3, PB kamu adalah 2. Itu ratio dia. Okey, jadi cari koordinat titik P. Menggunakan formula yang N, M, X, bla 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 tadi. Okey, saya dah kata dah, saya tak nak kamu gunakan formula tu nanti pening. P adalah titik di antara dua titik. Awak ingat, titik di antara dua titik ni tak kisahlah soalan tu bagi A dengan P ke, dia bagi A dengan B ke, P dengan B ke, tak kisah. Janji titik itu berada di antara dua titik, letaknya di luar. So saya letak XY. Sebab kadang-kadang XY tu diberi nilai. Okey, jadi dekat sini apa yang kamu buat, you tengok kita akan silangkan. Ambil 3 ni, you darab dengan sebelah kanan dia. 2 ni darab sana. Ni dia ada berlaku persilangan. Tapi dalam peperiksaan nanti ada budak buat ini dengan sini, ini dengan sini. Saya tak tahulah kat mana dia bersilang. Okey, jadi awak tengok apa yang saya masukkan. You ambil je 3. Darab dengan X kat sini. 3 darab dengan 5. You dah terus buat. Jangan tulis 3 darab 5. Jangan. Nanti pening. 3 darab 5, 15. Tambah dengan 2. You darab dengan X sini. 2 darab negatif 5. You dapat negatif 10. Bahagi M tambah N. 3 tambah 2 ialah 5. Lepas tu kita ambil Y. 3 darab Y. 3 kali 8. 24. Tambah 2 darab negatif 2, negatif 4, bahagi 5. Selesaikan. Awak dapatlah jawapan X, Y.
So, you dapat dekat situ 15 tambah negatif 10, 5 bahagi dengan 5. You jawapannya sini ialah 1. 24 tolak 4, 20 bahagi 5. You dapat jawapannya 14. Itulah jawapan P kamu. Okay, itu koordinat P. Dan dia kata, okay, ada soalan? Macam mana boleh dapat 5 tu? Mana 5? Bawah tu. 5. 3 tambah 2. M tambah N. Oh, okay. Tambahkan ratio yang diberi. Okey, lagi soalan? Ada? Okey, tak ada. So, kalau awak tengok sini, dia kata soalan B. Titik A negatif 7, 3, P 5, negatif 3. B dan M terletak pada garis lurus. Okey, B dengan M ada 2 titik. Okey, pada garis lurus. Diberi P membahagi tembereng AB. Okey. So, ni okey. Saya padam dulu yang ini. Oh, dia terus pergi ke tempat yang baru. Jadi sebenarnya sebab kita tak perlu pun nak lukiskan dia, kedudukan dia. Kita tak perlu lukiskan kedudukan dia. Sekejap saya gerakkan ni. Okay, good. Okay. Kalau ikutkan dalam buku teks tu, dia buat dalam Cartesian plane. Betul-betul kan? Jadi dia bukan nak suruh kita lukiskan graf dia. Jadi tak perlu. Sekejap Ada lagi yang masuk. Okay. So kalau tengok sini, settle tadi yang kita tengok soalan B. Soalan B dia kata titik A negatif 7, 3. P 5, negatif 3. B dan M terletak pada satu garis lurus. Diberi P membahagi AB. Jadi kita buat dulu garis AB. AB. Sini A, sini awak punya B. A kamu diberi sini adalah negatif 7, 3. B kamu, B tak ada. Kan? Jadi dia kata B dan M terletak pada garis lurus, diberi P membahagi tembereng AB. P membahagi tembereng AB. Maksudnya P tu akan berada, tak kisahlah kat mana-mana sini. Kita tengok dulu nisbah. Sebab dia kata P membahagi tembereng AB dengan nisbah 3:1. Maksudnya P akan dekat dengan B. So sini 3, sini 1. Faham? Boleh? Faham. Okey. Dan dia kata M ialah titik tengah. M titik tengah antara A dengan B. So, sini awak punya M. M adalah titik tengah. Awak tengok total A pergi B adalah 4. So, kalau titik tengah, ratio dia 2 lah. Okey, kita sekarang nak cari koordinat B. Kita nak cari koordinat B. P dah diberi. Saya dah kata tadi, kan? Awak soalan akan tanya macam-macam. Boleh dia letak kat situ, dia boleh tanya, dia bagi A dengan B, awak cari P. Dia boleh bagi A dengan P, cari B. Jadi dalam kes ini, dia minta kita cari B, X, Y. Tadi saya dah bagi tahu awal-awal bahawa awak kena letakkan titik di antara 2 titik, duduknya di luar. So, titik di antara 2 titik, titiknya adalah titik P. P duduk di luar dan P dah ada jawapan. So, kita buat 5 negatif 3. Sama dengan silangkan 3. Okay, sebab kita guna P M tu kita tak guna lagi. 3 darab dekat B, 1 darab dekat A. So, 3 darab X, 3X. Tambah 1 darab negatif 7, terus buat tolak 7. Bahagi 3 tambah 1, M tambah N, dapat 4. Lepas tu ambil Y. 3 darab Y tambah 1 darab 3 bahagi 4. Okey. Sekarang kita nak titik B kita. Ambil X. 3X tolak 7/4 sama dengan 5. Tak faham terus interrupt saya. 3X tolak 7 sama dengan 20. Jadi 3X sama dengan 27. X kamu dapat 9. Itu awak punya X. Sekarang kita tengok apakah Y. So, Y you compare yang ini sama dengan negatif 3. So, you akan dapat 3Y tambah 3/4 sama dengan negatif 3. So, kita selesaikan 3Y tambah 3 sama dengan negatif 12. 3Y dapat negatif 15. Y kita dapat negatif 5. Jangan tinggalkan macam tu sebab soalan tanya koordinat.
So, jawapan kita di sini tuliskan. Okey, awak tulis kat bawah ni lah. Saya punya dah tak muat ni, awak buat sini. So, titik B awak adalah negatif 3. Negatif 3 pula. B awak ialah 9 dengan negatif 5. Faham? Boleh tak? Faham, cikgu faham. Allahu Akbar. Ada juga OKU ya. Excited sungguh kau ya. Alhamdulillah, tak apalah. Okey, tahniah. Cikgu sihat. Alhamdulillah, dengar suara kau jadi tak sihat lah pula. Oh. Okey, Allah. Tak. Saya bukan Ahmad sebenarnya ada ni nak tanya. Apa? Ni Yasmin sihat. Aku dah baca dah apa yang kau nak tanya dah sebenarnya. Okey, lepas tu kau tengok apa dekat yang soalan M. Kau dah subscribe belum dia punya channel? Saya dah check dia dah. Okey, tengok titik M. Titik M dia kata titik tengah. Okey, ada soalan? Boleh tak? Boleh. Boleh Tak cikgu. ada. Okey, good. Jadi kita tengok sekarang. Kita nak cari titik M. Titik M tadi apa dia? Tengah. Titik M adalah titik tengah. So, kalau titik tengah agak-agak macam mana? You dah belajar dah cari titik tengah kan? Apa formula nak cari titik tengah? Apa formula cari titik tengah? X1 tambah X2 per 2. Ya. Lepas tu Y1 tambah Y2 per 2. Okey. Jadi kat sini tadi awak punya A, sini awak punya B. A kita negatif 7, 3. B kita tadi 9, negatif 5 Okey. Jadi titik tengah. Titik tengah adalah you punya M. Sama juga. Saya dah kata titik di antara dua titik duduk di luar. Jadi dia adalah titik tengah. Bila dia titik tengah, kita terus saja nanti bahagi 2. Sebab tengah-tengah. Jadi maksudnya you ambil. Kita anggap sini 1, sini 1. So kita ambil X sama juga jadi negatif 7 tambah 9 bahagi 2. 3 tambah negatif 5 bahagi 2. You dapatlah titik tengah. Boleh? Boleh. Okey, ni mudah lagi. Cuma dekat tembering tadi kena hati-hati. Pastikan awak letakkan titik tu dengan betul. Pasti letak titik dengan betul. Okey. So ada dah. Kejap. Kenapa dia dapat 1? Kejap. Kenapa titik? Tadi kita nak cari titik apa saya buat tadi? Alamak, saya dah padam lah pula. Kan titik B. Kenapa dia buat P? Oh, ini A. Betul. Ni titik B. Ni tadi yang kita buat. Jadi jangan pening nak lakar seperti yang dalam buku teks ni. Nanti kau pergi buat lah pasti X, pasti Y. Nak buat tak salah tapi menyusahkan. Sebab dia tak kisah pun. Letak je garisan. Boleh? Macam saya tadi saya letak je garisan. Jadi tak penting pun yang ini. Cumanya nanti nak fikir dari segi logik je. Akan tengok nilai ni. Okey, dan ini awak punya titik tengah. Okey, next. Kita tengok seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya kita tengok. Okey, saya memang akan menggunakan buku teks. Okey, memudahkan kamu sebab kamu ada buku teks supaya senang nak tengok. So, you tengok contoh yang ketiga dekat sini. Dia kata cari nisbah AP, PB. Tadi kita dah cari titik tengah. Kita dah cari titik di antara dua titik. Kita dah cari titik yang dekat hujung. So, kali ni kita cari nisbah. Sebenarnya awak tengok dalam buku teks ni dia bagi satu contoh je untuk setiap yang soalan tu. Jadi nak banyak lagi kita buat latihan lah. Dia kata cari nisbah A, P, PB dengan keadaan titik P negatif 1, 2 membahagi tembering garis yang menyambungkan A dengan B. Okey, awak semua ada buku teks dan tentunya awak dah tengok dah. Jadi awak dah tengok dekat situ. Jadi sebenarnya awak boleh tengok daripada ayat ni. Dia kata dengan keadaan P membahagi tembering garis. Bermakna titik A, titik yang berada di antara dua titik tu titik apa? Apa? AB. Tak. Titik mesti satu. Titik apa yang berada di antara dua titik? P. P. So B dekat hujung. A, B. Siapa yang bersuara ni
Aish. Okey, teka dah awak. Tapi okey, A pergi B. A pergi B, P berada. P berada. Okey. P berada di antara A dengan B. Saya letak je lah P. Kat mana kat sini? Suka hati saya. Sebab saya tak tahu rasionya. Dia nak cari rasio dia. So, A kamu sini negatif 2, 1. P kita ialah negatif 1, 2. Dan B kita adalah 2, 5. Rasionya tak ada. Rasionya kita letak M dengan N. Letak je MN sama. Okey, awak ingat titik di antara dua titik ialah negatif 1, 2 letak di luar. Okay, sekejap. Saya kena. Sekejap, bagi laluan Ustaz. Saya nak gerak saya punya bateri tak ni. Allah, sedapnya dia baca tu. Sudah lega. Saya rasa saya kena jadi macam tu lah. Mana kita bincang tadi ya? Mana? Cikgu, saya hantar izin boleh tak? Tak boleh. Nak ngaji dengan cikgu boleh? Weh, tadi soalan mana kita buat ni Oh, tadi sebab dia buat slide show ni. Okey. Titik di antara dua titik duduk di luar, jadi negatif 1. Biasa saya gerak ke dalam bilik. Ni saya punya bateri ni. So, awak tengok. Sama juga dengan yang sebelum ni, kita silangkan. Okey. Bes. Sama dengan sebelum ni, kita silangkan. Jadi ni M, you darab di sana. N, darab di sini. Biarlah ada MN di situ. So, kita darab M, darab X-nya. Jadi 2M. 2M tambah N dengan negatif 2. Jadi dapat negatif 2N. Bahagi M tambah N. Sebenarnya bila dia nak cari ratio, cukup awak buat satu je. Tapi tak apa. Nak tulis dua-dua. Boleh. So buat 5M. Okey. Tambah dengan N. Bahagi M tambah N. Dah selesai. Jadi apa yang perlu kamu buat, kat sini kita akan buat perbandingan. Tak kisah awak nak buat nak buat X dengan X ke, you nak buat Y ke, ni X dengan X ini boleh, nak buat Y ni dengan Y ini pun boleh. Mana-mana boleh, tak kisah. Jadi dekat sini kalau awak tengok, alamak, mana dia hilang? Aduh, tertekan. Mana dia? Slide 11 cikgu, 11. 11 Okey. Okey, jadi kita boleh compare gunakan yang mana-mana satu, tak ada masalah, boleh saja. Jadi kalau awak tengok, saya akan buat X, saya juga akan buat Y. Nak bagi tunjuk kat awak bahawa boleh je dua mana-mana boleh guna. So saya ambil 2M tolak 2N bahagi M tambah N sama dengan negatif 1. Darabkan. You dapat 2M tolak 2N sama dengan negatif M tolak N. So, M dengan M. 2M tambah M. Sama dengan negatif N tambah 2N. 2M tambah M, you dapat 3M sama dengan N. Okey, cara dia awak ambil huruf per huruf. So, awak ambil M per N. Sorry, saya tak boleh buat sini. M per N sama dengan sebelah N tu nombornya berapa? Sebelah N ni nombornya berapa? 1. 1. Jadi dia 1/3. Maksud dia M nisbah N ialah 1 nisbah 3. Okey, kita buat satu lagi. Kita ambil dengan Y. Y kita 5M tambah N bahagi M tambah N sama dengan 2. So, kita tengok 5M tambah N sama dengan 2 darab M, 2M tambah 2N. Sama juga dengan tadi, 5M tolak 2M sama dengan 2N tolak N. So, you dapat 5N, dapat 3M sama dengan N. Huruf per huruf.
nombor per nombor. Jadi awak tengok awak masih dapat yang sama. Jadi kalau soalan tanya nisbah, bermakna A pergi P 1, P pergi B ialah 3. Bermakna P lebih dekat ke arah A. Faham? Faham. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, kita hanya menggunakan satu formula yang sama. Nak cari A ke, cari P ke, B ke, cari ratio dia ke, semuanya gunakan formula yang sama. Cuma yang saya nak ingatkan dekat sini, titik di antara dua titik ni mesti duduknya di luar. Dan seterusnya kena silang macam tu. Okey, ada soalan? Tak ada soalan Boleh? Okey. Boleh. Okey, ni jalannya dalam buku tu lah. Okey. So ini latih diri 7.2. Okey, oleh kerana awak nak kena hantar buku modul awak, buku latihan ada satu pada awak, betul? Betul. Okey, tak kisahlah buku berapa yang ada pada awak sekarang. So latihan buat dalam buku latihan. Sebab modul nak hantar. So tengok kat sini latih diri 7.2. Titik P membahagi tembiring garis menyambung AB. So P ni letak di antara A dengan B ke? Okey, sorry. Soalan saya, apakah titik yang berada di antara dua titik? Contohnya kat sini saya letak titik kan, ada 3 titik. Okey. So, titik pertama huruf apa? A. A. Titik kedua? E. P, pisang. Dan B adalah banana. Pisang and banana. Okey. Jadi, dekat sini, you tengok. Dia kata nisbahnya 3-2. A dengan B diberi, sini nisbah 3, sini nisbah 2. A, B diberi, P duduk di antara dua titik, duduk di luar. Boleh cari. Okey? Boleh? Boleh? Okey. Boleh. Sekarang awak tengok. Ni, dia bagi dalam bentuk ratio macam ni. Bila dia bagi ratio macam ni, dia kata 2AP nisbah PB. Jadi, nak keluarkan ratio dia, you buat huruf per huruf. Jadi, you akan buat AP per PB. Okey, rasionya dekat situ, P pergi dekat PB tu ni 1, 2. Maksudnya A pergi P 1, P pergi B 2. Faham? Boleh? Boleh. Okey. 3 AP sama dengan 2 PB. 3 AP sama dengan 2 PB. Jadi AP per PB sama dengan 2 per 3. Kali ni AP 2, PB 3. A pergi B, A pergi P 2, P pergi B 3. Okey? Cikgu, Ya. saya mengloading macam mana tu? Okey, awak ambil huruf per huruf. Okey, tengok kalau saya buat macam ni. 3AC dengan 3AC dengan CD. Okey, ambil huruf per huruf. AC per CD. Sama dengan dekat CD apa nombornya? 1. 1 per 3. 1 per 3. Kalau kat sini 2, dia jadi 2 per 3. Boleh? Boleh ke? Sebab kadang-kadang dia akan bagi kamu dalam persamaan. Contohnya dia katakan 2AP sama dengan 3BC. Contohlah. PC lah. PC. Jadi ini pun sama. Huruf per huruf. Nombor per nombor. A pergi P 3, P pergi C 2. Boleh? Sebab untuk pengetahuan kamu, bila dia tanya koordinat, soalan jarang bagi macam A. Dia suka bagi dekat B. Sebab dia tahu pelajar akan tersilap letakkan ratio. Jadi dia nak uji pelajar. Sebab kat sini nanti pelajar kata dia 2 nisbah 1. Kan? Sedangkan dia adalah yang ini, budak akan kata 2 dengan 1. Sedangkan dia 1 dengan 2. Ada yang kata, okey cikgu, terbalik kan cikgu. Dia kata macam tu pula. Okey, saya tak nak awak hafal. Terbalik nanti markah kau terbalik. Kan? Jadi kita tak nak buat macam tu. Okey, boleh? Boleh. Okey. Sekarang you tengok soalan nombor 2.
titik R. Titik R adalah PT membahagi tembiring garis yang menyambung A dengan B dengan nisbah 2:3. Ungkapkan P dalam sebutan T. Jadi, dekat sini, apakah titik di antara dua titiknya? R. Okey, jadi kat sini saya bukakan slide yang baru. Sekejap, saya nak tengok soalan dia. So, titik R kita adalah PT, A kita 2H dan H, B kita 2P 3T. Nisbah dia bagi 2:3. Dia nak P in term of T. Okey, kita tengok kat sini. Okey, so awak tengok dekat sini, ayat tadi dia kata R membahagi tembiring garis A dengan B. Bermaksud A, B, kita letak di antara sini A, ini A kita tadi, dia adalah 2H dan H. Dan B kita di sini adalah 2P, 3T. Kenapa saya dengar ada bunyi lagi? Takkan orang baru masuk? Siapa yang baru masuk? Ada orang baru masuk Okey. Jadi, dia bagi R. Nisbah dia 2:3. So, saya letak R sini. R saya dia bagi PT. 2:3. Titik di antara dua titik duduknya di luar. Bermakna PT yang duduk luar. Lepas tu seperti biasa kita mesti silang. Ini. Mesti silang. Jadi, kita akan tengok 2 darab 2P. So, you dapat sini adalah 4P. 4P tambah 3 darab 2H, 6H bagi 2 tambah 3 ialah 5. Lepas tu kita buat Y. Y 2 kali 3, 6T tambah 3H bagi dengan 5. Soalan nak P dalam sebutan T. P in term of T. Bila P in term of T, awak tengok kat sini ada H. Kedua-dua ada H. Saya tak nak ada H. So, saya akan buat 4P tambah 6H bahagi 5 sama dengan P. Okey. Jadi, 4P tambah 6H sama dengan 5P. Okey. Saya nak buang H. 6H sama dengan 5P tolak 4P tinggal P. H kamu adalah P per 6. Okey, biar lagi. Kita tengok yang sebelah. 6T tambah 3H per 5 sama dengan T. Soalan nak P dalam sebutan T. So, kalau awak nampak dekat sini, 6T. Okey, so awak nampak ni, ada H. Ada H. Saya tak nak H. Jadi, H tu saya boleh ubah. 6T tambah 3H sama dengan 5T. Jadi, awak tengok sini, 3H ialah 5T tolak 6T. Kejap, okey. So, you buat T tolak dengan 6T, you dapat negatif T. Masukkan H. Apa H? 3H. H kita adalah P per 6 sama dengan negatif T. Soalan nak P dalam sebutan T. So, dapat negatif 2T. Faham? Faham. Jadi awak tengok formula masih sama. Tak kisahlah dia bagi nombor ke, dia bagi huruf ke, apa ke. You masih menggunakan formula yang sama. Okey. So, saya dah tunjuk kamu soalan 1, 2. Saya nak awak buat soalan 2 tu. Kalau ikutkan saya dah tunjuk. Tapi saya nak awak buat 2, 3 dan 4. Latihan 2, 3 dan 4. Faham? Boleh? Boleh. So next ni, ni muka korang ni. Tak nak ambil ni letak sebagai you punya profile picture? Ni cantik ni. Nak? Boleh je cikgu. Ambil lah. Kau ambil. Cepat copy ambil. Okay, so saya stop kat sini. Jumpa next class next week insyaAllah. Okay, bye. Assalam. Ada soalan tak, Dan? Tak ada cikgu. Kau memang Tak ada. always tak ada soalan. Okay, bye. Assalamualaikum. Ada saya tanya. Cikgu, cikgu. Apa? Modul kalau hantar Ahad boleh ke?
Aku cakap Sabtu, engkau Ahad. Kenapa engkau punya jadual dalam daerah pula. Dalam kehidupan kau tak ada hari Sabtu ke? Tak, kan cikgu. Sabtu saya takut saya busy. Engkau kenapa? Apa engkau? Engkau YB nak lawat kawasan? Saya kan YB Junior. YB Junior, lawat kawasan. Okey, alang-alang kau dah lawat kawasan tu, kau singgahlah rumah aku sekali hantar modul kau. Ahad tak boleh cikgu, Ahad. Main tawar-menawar lah pula dia. Rumah kau jauh sangat ke? Tak, rumah saya blok 2 je. Yelah, kalau kau jerit pun aku rasa dengar kan? Tak dengar, cikgu mana nak dengar. Jauh sangat. Okey, Tak boleh, cikgu. Okey, nanti saya fikirkan. Lepas ni kau WhatsApp aku. Kau doa lah banyak-banyak. Aku terbuka hati untuk memberi kau hantar Ahad. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ma, Cikgu. bye. 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 Cikgu. Terima kasih cikgu.